Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, anak-anak murid Ustazah tahun 4 pada tahun 2021 ni. Selamat kembali ke sekolah. Okey, memandangkan dengan keadaan kita sekarang ni, kita terpaksa berjumpa di alam maya. Tapi tak apa, walaupun kita jumpa hanya di alam maya, tapi insyaAllah Ustazah yakin hati-hati kita akan sentiasa dekat. Okey, baiklah. InsyaAllah, sebelum Ustazah nak teruskan pelajaran kita pada hari ini, izinkan Ustazah untuk perkenalkan diri. Okey, nama Ustazah Siti Aisyah binti Zakaria. Ustazah mengajar subjek akhlak sirah tahun 4, tahun 2021 ni. Okey, sebelum kita nak masuk tajuk apa yang kita nak belajar dalam subjek akhlak ni, Ustazah akan perkenalkan satu-satu topik yang ada dalam subjek akhlak ni. Okey, baiklah. Dalam subjek akhlak tahun 4 ni, kita ada 8 topik. Okey, kita mulakan dengan pelajaran pertama. Tolong menolong pada perkara kebaikan. Pelajaran kedua, bertanggungjawab. Pelajaran ketiga, adab berjalan. Pelajaran keempat, adab bermain. Pelajaran kelima, adab berkomunikasi. Pelajaran keenam, adab berjiran. Pelajaran ketujuh, dia ada 2 unit. Dia terbahagi kepada 2 unit. Sifat mahmudah, sifat terpuji. Unit 1, taubat. Unit 2, khauf. Pelajaran yang terakhir iaitu pelajaran ke-8 pun ada 2 unit juga, iaitu sifat mazmumah, sifat yang keji. Unit 1, syarahut ta'am. Unit 2, syarahul kalam. Okey, baiklah. Hari ini, Ustazah akan menerangkan sedikit pengertian dalil dan fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, baiklah. Sebelum kita nak memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baiklah. Kita pergi ke pelajaran yang pertama, iaitu tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, apa yang anak-anak murid Ustazah dapat bayangkan dari tajuk ni? Tolong menolong pada perkara kebaikan. Mesti kita fikir kita membantu orang dari segi memberi makanan, sedekah, kan? Okey, mari kita teruskan ke pertama, pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey, dari segi pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan ni, kita dapat tahu, iaitu kita menolong benda kebaikan bukan untuk diri kita sendiri saja, iaitu pada agama dan juga masyarakat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada dalil tolong menolong. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Okay, surah Al-Maidah ayat 2. Sadaqallahul azim. Okay, maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Okay, dari segi maksudnya, tolong-menolong ni kita dah dapat fahamkan. Dia ada dua, iaitu tolong-menolong ada yang pada kebaikan dan ada yang kepada dosa, iaitu maksiat. Jadi kita hari ni kita belajar tolong-menolong pada kebaikan, iaitu kalau kita tolong-menolong dari segi kebaikan, dari segi apa? Dari segi kalau diri sendiri, kita bantu diri sendiri kita untuk dekatkan diri kepada Allah. Kalau pada agama, kita memberi ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang. Dan masyarakat, kita membantu jika masyarakat itu dalam kesusahan. Okey. Kalau kita tolong-menolong dalam maksiat, iaitu perkara-perkara yang tidak baik, iaitu tolong dari segi menipu kawan-kawan, kawan-kawan ajar menipu ibu bapa. Itu dari segi tolong melakukan dosa. Kita teruskan kepada fadilat tolong-menolong pada perkara kebaikan. Okey, fadilat tolong-menolong pada perkara kebaikan ni, fadilat tu apa? Fadilat tu adalah kelebihan. Kelebihan jika kita tolong-menolong kepada perkara yang kebaikan. Pertama, kita dapat mengeratkan kasih sayang. Mengeratkan kasih sayang tu dari segi contohnya, Saza bagi contoh mengeratkan kasih sayang. Kita seorang anak menolong ibu bapanya, lagi dapat mengeratkan kasih sayang antara ibu dan anak. Okey. Yang kedua, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, jika kita melakukan amal ibadah dan mengamalkan sunnah Rasulullah, Allah dan Rasul akan kasih pada kita. Okey. Fadilat yang seterusnya adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan. Okey, contohnya, kita tengah banyak sangat kerja, Kenapa tak siap ni? Aku tengah banyak kerja ni, tak siap. Sekali datang seorang pakcik ni, datang nak minta makanan. Dalam tengah sibuk-sibuk kita ni, kita bagilah makanan tu dekat pakcik tu. Tiba, alhamdulillah, lepas daripada kita sedekahkan kepada pakcik tu, urusan kita semua dipermudahkan. Yang keempat, kelebihan tolong-menolong pada perkara kebaikan adalah menghormati antara satu sama lain. Yang ini kita boleh buat contoh kepada masyarakat. Kita hormat antara satu sama lain. Tak kisah kita hormat pada ibu bapa kita, pada kawan-kawan, pada sahabat-sahabat kita, pada masyarakat orang luar. Masyarakat orang luar tu pun dikira kalau kita tolong, kita berikan sedekah ataupun kita membantu dia, dikira kita hormat dia sebagai sesama manusia. Okey, baiklah. Kita dah selesai pelajaran kita pada hari ini. Dari pengertian, dalil dan fadilat tolong-menolong pada perkara kebaikan. Baiklah. Sebelum Ustazah nak akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak minta setiap seorang hafaz dalil tolong-menolong. Dan Ustazah minta kamu rakam, kamu membaca dalil tolong-menolong tu
dan hantar kepada ustazah. PM ya. Okey, kita jumpa pada pelajaran kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.